Satu resepi, 5 bahan utama. Saya Syira Jusni, inilah ASMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan kepada semua penonton. Kita bertemu sekali lagi di dalam food truck saya yang cantik ini untuk menghasilkan sajian Ramadan. Tapi bukan saya yang masak ya. Siapa kata orang lelaki tak tahu masak? Tetamu saya untuk episod ini seorang lelaki, Ustaz Hidayat Ismail. Apa khabar Syira? Baik, Alhamdulillah. Saya nak ucapkan terima kasih dulu kerana menjemput saya dalam program ini. Sama-sama. Tapi kepala saya macam nak pecah. Stres. Stres fikirkan nak masak satu resepi menggunakan 5 bahan utama. Tapi alhamdulillah lah, setelah dipikir-fikir akhirnya saya jumpa kita nak masak satu resepi ni, coconut coriander prawns. Coconut coriander prawns. Yes. Oh, okey. Jadi apakah bahan-bahannya? Okey, baik, saya akan tunjukkan 5 bahan-bahan utamanya insya-Allah. Okey, bahan yang pertama adalah 2 cawan daun ketumbar. Bahan kedua, kita ada 400 gram udang yang telah dikupas kulitnya. Kemudian kita ada 200 gram kelapa parut, 1 cawan kacang buncis. Dan juga terakhir kita perlu sedikitlah jus limau kasturi. Okey, ini pula adalah bahan-bahan sampingannya. Kita perlukan bawang merah dalam saiz sederhana gitu, kita belah 4. Kemudian kita perlu 2 inci halia. Dan kemudian kita perlukan 3 ulas bawang putih. Dan kita perlu 2-3 tangkai cili kering. Dan terakhir kita perlu jugalah sedikit minyak masak ni, kita guna minyak kelapa insya-Allah. Okey, bahan-bahannya semua kita dah tahu. Kita akan lihat cara masakannya. Tapi sebelum tu Ustaz, kita dapat satu soalan ni Ustaz, saya akan bacakan ya. Okey, waktu saya nak pergi grocery shopping kat supermarket, saya nampak daging yang halal dan yang tak halal diletakkan di tempat yang sama. Macam mana tu? Okey, terima kasih Syira. Sebenarnya soalan yang baik, soalan yang sangat-sangat bernas. Jawapan pertama saya nak berikan kepada soalan ini, yang pertama adalah produk yang kita dapati di supermarket ni, produknya semua sudah dibungkus lebih awal dengan cara yang bersih, cara teliti. Dia bebas daripada kuman, bebas daripada habuk dan perkara-perkara yang berbahaya. Jadi kalau kita jumpa di supermarket, contoh daging, kita beli daging ayam kita. Daging ayam ni paket warna hijau, cantik. Diletakkan pula di tempat daging warna merah. Daging ayam warna merah, itu tak halal. Jangan risau, jangan takut kerana semuanya telah dipastikan dibungkus dengan teliti lebih awal. Jadi tak ada percampuran di antara halal dan juga haram. Atau beli daging lembu yang halal, sekali letak tengok, alamak ni daging lain sikit, warnanya tak merah sangat, daging khinzir lah. Pun jangan risau kerana dah orang kata dah asing-asing dia punya bungkusan. Jadi pasti halal insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz kerana beri keterangan yang sangat terperinci sekali. Ingat ya, sekiranya ada keraguan dalam status kehalalan sesuatu produk tu, ingat 3 perkara saja. Yang pertama, Check. Iaitu selidik. Yang kedua, Ask. Iaitu tanya. Dan yang ketiga, Decide. Barulah buat keputusan. Okey, tadi anda pun dah tunjukkan bahan-bahannya. Sekarang boleh tak Ustaz tunjukkan cara memasak coconut coriander prawns ataupun udang masak ketumbar dan kelapa? Boleh? Silakan, mari kita. Naik ya baunya. Naik aroma dia. Wah. Sedap kan bau dia kan? Betul. So makanan kita ni dah nak hampir siap. Saya nak minta tolong Syira untuk ambilkan nasi putih. Kita nak hidang ni, nak makan panas-panas. Boleh saja Ustaz.
Allah, Ustaz sebenarnya pandai masak kan? Alhamdulillah. Bila baunya dah naik tu memang sebenarnya Ustaz saya tak sabar nak makan. Itulah dia. Saya nak jemput Syirah untuk kita makan sama-sama lah. Tapi Ustaz, belum boleh makan lagi Ustaz. Kenapa? Sesungguhnya kita sedang berpuasa Ustaz. Okey, faham. Nak test itu. Okey, sebenarnya kita ada satu lagi soalan Ustaz. Misal kata kalau ke office ada pantry dan ada makanan campur halal dan haram dalam satu fridge. Sebab pekerja memanglah berbilang bangsa kan dan agama. Adakah makanan yang saya letak dalam fridge tu dah bertukar menjadi haram juga sebab bercampur? Oh, ini saya kira soalan-soalan betul-betul yang sangat-sangat prihatin. Betul, saya rasa ni memang orang memang tak tanyalah. Kita ni kan hidup di negara Singapura ni memang masyarakat majmuk, berbilang bangsa, berbilang agama. Jadi tempat kerja pun kadang-kadang peti sejuk campur. Kita sama-samalah kita guna. Ketuha mikro kita pun kita gunakan sama-sama. Jadi sebenarnya dia punya pemahaman begini. Selagi mana makanan yang kita masak itu tak bercampur, dagingnya yang halal dan haram tak campur dalam satu kuali, tak masak sama-sama tu, dan itu kita kira halal. Itu kita kira masih halal. Dan saya nak nukilkan satulah. Seorang imam ni Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, beliau sebutkan dalam kitabnya, dia kata, dia ambil contoh, katalah kita ada sebekas susu. Susu ni halal, kemudian bekasnya pun halal. Kemudian dimasak di satu tempat yang ada api ni, masak tempat tersebut tu bernajis. Jadi kemudian mercik-merciklah sikit ataupun berterbangan sedikit, bahan-bahan luaran mungkin ada najis. Beliau sebutkan itu tidak menjadikan susu tersebut haram. Kerana perkara yang sangat sedikit tak jelas tadi dimaafkan. Jadi perkara yang seperti ni lah, kata kalau kita join, kita masak sama-sama, maksudnya tempat tu kita simpan sama tempat, peti sejuk kan, itu tak merosakkan. Apatah lagi kita kan bungkus. Betul. Kan Syirah punya paket lain, teman lain kan paket lain, dah bungkus rapat-rapat. So it's okay. Okay, kalau tadi Ustaz sebutkan tentang ketuha tu, memang kadang-kadang orang cakap macam, alah nanti wap dia macam ada tersimpan kat dalam. Tu macam mana Ustaz kalau kita kongsi ketuha di tempat kerja? Takut juga wap dia pusing-pusing kat situ kan. Itu yang tadi yang saya sebutkan lah, macam tadi Imam tadi sebutkan, sebenarnya dah dibincangkan lama dulu. Jadi wap-wap yang naik ini dia tak menjejaskan makanan kita sebab dia simple, tak jelas. Kita pun tak boleh pastikan betul ke ada unsur-unsur yang tak halal masuk dalam tempat kita. Okey, itu kita cakap pasal ketuha, gelombang mikro kan. Ini kita cakap pasal pekakas, sudu, garpu, pinggan, mangkuk. Itu pun ada orang juga yang bertanya, kalau kita lihat sebenarnya dalam mazhab Syafi'i kita ni kan, apa-apa saja pekakas yang especially tersentuh dengan daging khinzir misalnya, maka perlu disertu. Ada perlu disertu. Tetapi kita lihat juga ada mazhab lain seperti dalam mazhab Hambali menyebutkan sebenarnya sertu itu bukan sesuatu yang dimestikan, tetapi dia sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang digalakkan untuk kita buat. Dan berlaku juga di zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hadis ni. Mereka berjalan bersama Rasulullah SAW keluar satu ekspedisi. Dan kemudian mereka berada pada satu tempat nak makan ni, dihidangkan makanan tersebut. Pekakas-pekakas ni datang daripada hidangan-hidangan yang asalnya bukan halal, tidak halal. Imam Nawawi sebutkan bahawa hidangan tak halal yang ada dalam pekakas tersebut tu asalnya adalah khinzir dan juga minuman alkohol. Jadi mereka bersihkan dan mereka sebutkan tak menjadi masalah untuk digunakan. Jadi sebenarnya ada perbezaan pendapat dan ini satu rahmatlah untuk kita. Untuk kita hidup dalam keadaan yang lebih, orang kata tu, tenang, senang, dan kita menerima pakai banyak lagi amalan-amalan lain, insya-Allah. Wow, okey, bagi saya ini merupakan satu perkongsian yang amat berguna sekali ya, supaya kita dapat menjadi seorang muslim yang lebih bijak dan berhikmah dalam menangani isu berkenaan halal dan juga haram. Saya setuju sangat dengan Syirah, dan kita ni patut menjadi insan yang sangat-sangat prihatin. Kita mesti menjaga adab kita dan kita mesti prihatin dengan perasaan hati orang lain juga. Jangan sampai kita ni tengah sibuk nak cek betul ini halal ke, ini haram ke, macam mana kita mengguris hati orang lain, kita menjadikan orang lain tu rasa sedih dengan cara kita yang tak beradab. Itu tak sepatutnya lah. Tenang-tenang, benda halal haram boleh bincang tak? Dengan itu terima kasih Ustaz daripada semua yang menonton. Kami syorkan anda untuk mengikuti platform-platform yang tertera di skrin, iaitu Halal SG IG dan Twitter, Muslim SG App dan juga Muiz FB untuk mendapatkan informasi terkini mengenai isu-isu berkenaan halal dan juga senarai tempat-tempat makan halal di Singapura. Semoga kita bertemu lagi. Kita jumpa di episod seterusnya dalam rancangan ASMR. Saya Syirah Jusni. Saya Ustaz Hidayat. Salam Ramadan. Assalamualaikum.